Ejen rahsia DAP dalam kerajaan. PAS diminta jangan susahkan UMNO. Inikah broker yang mahu jatuhkan UMNO? Muhyiddin janji jawatan kepada ahli PKR. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menyifatkan sesiapa sahaja yang mahu Perikatan Nasional berpecah dan lemah sebagai ejen DAP dan Pakatan Harapan. Menyokong kenyataan Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Wan Saiful berkata, perpecahan undi Melayu akan menyebabkan ketidakstabilan politik yang berlarutan dan sekaligus menyumbang kesusahan kepada rakyat. Dalam keadaan kita tahu bahawa DAP dan Pakatan Harapan memang mahukan undi Melayu terpecah untuk mereka kembali berkuasa, sudah pasti seruan untuk menjaga mufakat politik ini mesti dipandang serius oleh semua yang ikhlas. Bagi saya, sesiapa sahaja yang sengaja mahu kita berpecah dan mahu kita lemah, maka mereka adalah ejen DAP dan Pakatan Harapan. DAP dan Pakatan Harapan memang mahukan penjajaran baru yang melemahkan kita. Ejen-ejen mereka mungkin datang dalam pelbagai bentuk, katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Pada 8 Mac, Tuan Ibrahim berkata, PAS ingin melihat mufakat politik yang termeterai di bawah Perikatan Nasional Antara Bersatu, PAS dan UMNO diteruskan sehingga pilihan raya umum ke-15 demi masa depan negara. Dia turut menasihati pemimpin dari ketiga-tiga parti itu untuk terus mendukung kerajaan sedia ada, sekaligus memberi fokus kepada isu rakyat yang menanggung beban berikutan pandemik COVID-19 dan kurangkan politik dalaman yang mengganggu tumpuan. Melihat hubungan parti dalam Perikatan Nasional seperti satu keluarga, Wan Saiful berkata, pemimpin parti dalam gabungan tersebut tidak wajar dengan sengaja mengeluarkan pandangan yang mengguris ahli keluarga. Kita mesti sentiasa menjaga semangat kekeluargaan, bukan kerap kali berusaha meruntuhkan kesatuan yang ada untuk agenda peribadi. Dalam suasana negara yang sukar sekarang ini, rakyat mahu kita fokus kepada kebajikan dan pembinaan ekonomi. Perkara yang mengusutkan suasana seharusnya simpanlah dulu, jangan jadi ejen merosakkan kestabilan politik negara, katanya. UMNO tidak ada halangan untuk PAS bekerjasama dengan PPBM selagi PAS tidak membantu parti itu menjerang calon UMNO pada pilihan raya umum ke-15, kata Tajuddin Abdul Rahman. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu menegaskan PAS tidak harus membantu PPBM untuk bantai calon UMNO jika ikhlas dalam meregakkan permufakatan UMNO PAS. Memang kita UMNO nak bekerjasama dengan dia PAS. Masalahnya, kalau PAS nak bekerjasama dengan PPBM, maka PAS dengan UMNO jangan berpecah, katanya. Mungkin ada formula PAS bersama PPBM, tapi jangan susahkan UMNO. Beliau yang juga pengarah pilihan raya UMNO menegaskan, walau apa bentuk kerjasama PAS dengan PPBM, ia tidak boleh menjurus kepada membantu parti itu untuk menewaskan UMNO dalam pertembungan antara dua parti itu. Maknanya di mana UMNO bertanding, PAS jangan tolong PPBM pula bantai kita. Itu maksud saya. Kalau PPBM bertanding di Bukit Bintang, PAS nak tolong sokong PPBM, tolonglah, sebab UMNO tidak bertanding di sana. Sama juga di Kepong, PAS kempenlah untuk PPBM, tapi dipasti salah, UMNO bertanding. Dan kalau PPBM nak bertanding di sana, PAS jangan sokong. Kalau sokong siap, kata Tajuddin. Beberapa pemimpin UMNO sebelum ini mengisytiharkan parti itu akan menentang PPBM pada PRU15, termasuk di kerusi-kerusi yang dimenangi pemimpin UMNO yang kemudiannya menyertai PPBM. Bulan lalu, Majlis Kerja Tertinggi UMNO memaklumkan PPBM bahawa kerjasama antara dua parti itu hanya sehingga pembubaran parlimen untuk memberi laluan kepada PRU diadakan. PAS sebelum ini menegaskan ia komited memperkukuhkan hubungannya dengan PPBM menerusi Perikatan Nasional dan dengan UMNO menerusi Mufakat Nasional. Tajuddin berkata UMNO akan bertanding 120 kerusi parlimen sekiranya parti itu bertanding bersendirian mewakili Barisan Nasional. Namun, jika UMNO bekerjasama dengan PAS pada PRU nanti, parti itu mensasarkan bertanding sebanyak 96 kerusi, kata beliau. Selebihnya, PAS boleh bertanding tidak kisah lebih 20, 30 ke 40 kerusi parlimen, katanya. Tajuddin berkata, UMNO tidak akan bekerjasama dengan parti lain selain PAS, termasuk PPBM dan parti komponen Pakatan Harapan. Tan Sri Anwar Musa meminta persoalan sama ada beliau adalah broker bagi menjatuhkan UMNO dijawab sendiri oleh Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata beliau tidak berhak untuk mengulas dakwaan dibangkitkan pengerusi Barisan Nasional itu. Ketika ditanya sama ada kenyataan Ahmad Zaid itu ditujukan kepada beliau, ahli parlimen keterih itu meminta wartawan bertanyakan sendiri soalan berkenaan kepada Ahmad Zahid. Tanyalah dia, jawab Anwar ringkas ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Sebelum ini Ahmad Zahid mendakwa musuh UMNO menggunakan broker bertaraf jurucakap
bagi menghancurkan dan menjatuhkan parti itu. Kenyataan itu dipercayai merujuk kepada pemimpin dalaman UMNO yang lantang menegur parti melalui media sosial sejak kebelakangan ini. Anwar sebelum ini dilihat antara pemimpin UMNO yang lantang mengkritik kepimpinan parti. Malah kalangan ahli parti juga mengetahui perang dingin beliau dengan beberapa pemimpin tertinggi UMNO. Kemelut dalaman UMNO itu dapat dilihat apabila beliau digugurkan jawatan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional. Tambah Anwar, beliau enggan mengulas lanjut mengenai kenyataan dikeluarkan Ahmad Zahid itu. Sebaliknya, beliau berpendapat UMNO perlu menumpukan isu kepentingan negara dan rakyat. Tak perlu komen, banyak hal negara dan rakyat yang lebih penting untuk UMNO bincang, katanya. Sementara itu, anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Razlan Rafi'i berkata, semua pemimpin parti seharusnya mempunyai semangat bersatu padu yang tinggi demi kejayaan dalam pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata, sedikit percanggahan pandangan adalah perkara biasa dalam parti. Namun pemimpin UMNO perlu berlapang dada untuk duduk bersama semula. Pada masa sekarang, semua pemimpin kena bersatu, menguatkan ukhuwah dan memperkukuhkan gerak kerja dalam mendepani PRU 15 akan datang. Namun saya tidak nampak pun pemimpin UMNO lantang bersuara di media sosial. Rasanya lebih ramai yang diam daripada bercakap sebab mereka fokus pada PRU. Stephen Chong yang berpaling dadah dari PKR untuk menyokong pentadbiran Perikatan Nasional mendedahkan bahawa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menjanjikannya jawatan rasmi. Menurut anggota Parlimen Tebrau itu, jawatan berkenaan akan memberinya landasan untuk membangun kembali ekonomi negara yang terjejas akibat wabak COVID-19. Wakil rakyat bebas itu mendedahkan bahawa dia berhubungan dengan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin sejak tahun lalu. Namun baru bulan lalu, Zuraida membawanya berjumpa Muhyiddin. Chong berkata, dia pada mulanya ragu-ragu untuk bertemu dengan Perdana Menteri dan menangguhkan perjumpaan itu selama 2 minggu untuk membincangkan hal berkenaan dengan keluarganya. Saya bertemu Perdana Menteri pada Februari tahun ini. Kami berbincang selama kira-kira 1 jam dan Zuraida ada bersama, katanya dalam wawancara baru-baru ini dengan program Ehwal Semasa China Feng Renguan. Wabak ini telah menjejaskan banyak perniagaan dan ini melibatkan pelbagai jabatan. Jika saya mempunyai kuasa, saya boleh mengarahkan semua kementerian duduk bersama dan membincangkan masalahnya, katanya. Pada pertemuannya dengan Muhyiddin, Chong berkata dia mengusulkan bagaimana membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang sedang bergelut dengan krisis ekonomi itu. Lagipun dia berkata bahawa Perdana Menteri memaklumkan kepada dirinya bahawa pemeriksaan latar belakang menunjukkan bahawa dia adalah seorang ahli politik yang bersih. Pada 28 Februari lalu, Chong bersama ahli Parlimen Julau, Larry Seng, keluar PKR untuk menyokong Muhyiddin sebagai ahli Parlimen bebas. Mereka menyebut kepentingan kawasan pilihan raya mereka sebagai pemangkin di sebalik keputusan berkenaan. Tetapi Presiden PKR Anwar Ibrahim mendakwa bahawa tindakan tersebut disebabkan oleh paksaan dan tekanan dari kerajaan pusat. Dengan sokongan kedua-dua mereka, Perikatan Nasional memperoleh kembali majoriti mudah di Dewan Rakyat dengan 111 anggota Parlimen. Sementara itu, Chong juga mengulas secara terbuka penafian bahawa dirinya tidak akan menyokong Muhyiddin yang dibuatnya 2 hari sebelum berpaling dadah. Ketika itu saya benar-benar ingin mengakuinya, tetapi saya tidak dapat melakukannya kerana saya baru berjumpa Perdana Menteri beberapa hari sebelumnya dan Perdana Menteri membuat janji lisan bahawa saya akan diberi jawatan. Tidak ada keputusan mengenai jawatan apa, katanya. Chong bahkan merujuk kepada Zuraida jika dia boleh membuat pengumuman mengenai hal itu, tetapi diberitahu untuk tidak berbuat demikian kerana belum ada keputusan muktamad mengenai kedudukannya. Dia kata, permintaan saya itu istimewa. Saya tidak mahu jadi menteri. Saya juga tidak mahu jadi timbalan menteri. Saya juga tidak mahu menguruskan GLC. Saya hanya mahu menyelesaikan masalah akibat COVID-19. Oleh itu, dia kata, mereka memerlukan masa untuk membincangkan jawatannya. Jadi saya tidak dapat mengakuinya ketika itu kerana ini tidak menghormati Perdana Menteri, katanya. Walaupun dia belum diberi jawatan khusus, Chong berkata dia telah menerima lampu hijau untuk memulakan tugasnya seperti mengumpulkan maklum balas dari PKS. Jika Muhyiddin tidak ikhlas, dia tidak akan mengizinkan saya melakukannya, katanya. Dalam catatan yang sama, ahli Parlimen Tebrau itu menafikan bahawa dia keluar dari PKR untuk menyokong Perikatan Nasional kerana menerima dana. Dalam wawancara itu, Chong juga mendedahkan bahawa ketika spekulasi pembelotannya menjadi tular, Anwar berusaha memujuknya agar tidak meninggalkan PKR. Anwar telefon saya dan berkata, boleh beri saya sedikit masa. Saya akan jadi Perdana Menteri tidak lama lagi. Jangan menyesal selepas ini. Beri saya sedikit masa lagi, katanya. Bagaimanapun, Chong berkata bahawa dia tidak mempercayai Anwar kerana pemimpin pembangkang itu kekurangan sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Chong juga berkata bahawa nuraninya jelas kerana keputusannya tidak membawa kepada kejatuhan mana-mana kerajaan. Mengenai rancangan masa depannya,
ahli parlimen itu berkata bahawa dia ingin mempertahankan kerusinya tetapi masih terlalu awal untuk menyatakan jika Perikatan Nasional akan mencalonkannya. Pada pilihan raya umum lalu, Chong mengalahkan Ho Kok Chung dari MCA dan Abdullah Hussein dari PAS dengan majoriti 37,225 undi. Ini adalah kali pertama PKR memenangi kerusi Tebrau.